Lembayung Al-Quran, Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, dalam ayat ke-65, 66, 67 kita ulang semula dan juga sedikit penghuraian berkaitan dengan doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi hari-hari yang penuh dengan ujian dan penyakit-penyakit yang mungkin berlaku. Ada kaitan dengan bincangan kita, iaitu firman Allah SWT ayat ke-65, 66, 67 ini menerusi tafsir Ibn Katsir muka surat ke-40 jilid ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. Sadaqallahul Azim. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi persaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Dan jikalau kami kehendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka. Lalu mereka berlumba-lumba mencari jalan, maka tidakkah mereka dapat melihat? Dan jikalau kami kehendaki, pastilah kami ubah mereka di tempat mereka berada, maka mereka tidak dapat berjalan lagi dan tidak pula sanggup untuk kembali. Pendengar rahmati dan dikasihi, dalam tafsir Baydawi, Al-Imam Baydawi mengatakan bahawa maksud ayat yang mana merujuk kepada ditutup mulut mereka dan berkata kepada di hadapan Allah SWT itu anggota-anggota mereka, bahawa dengan memunculkan segala bentuk bekas kemaksiatan pada anggota-anggota tersebut. Hari ni seorang nak melakukan maksiat, fikir mungkin berkali-kali. Di hotel orang nampak, orang boleh ambil gambar, CCTV yang ada. Bukan sedikit kes-kes yang dibongkarkan dalam fail rumah tangga. Maka di dunia sebahagian daripada kita merasa takut, tapi takut itu bukan kerana Allah. Nanti di akhirat semua anggota tersebut akan membuktikan berbagai bentuk perlakuan kita yang sengit ketika di dunia. Dan seperti dikumpulkan dalam banyak hadis yang menunjukkan anggota ini akan bercakap, dan akhirnya manusia ini berkata, bu'dan lakunna wasuhqa, celakanya kamu wahai anggota-anggota aku, kamu pergi bercakap dengan Allah buat apa? Kan aku berusaha untuk menyembunyikan kejahatan-kejahatan yang pernah kita lakukan. Sekarang semua kita akan menerima hukuman terhadap apa yang kamu bocorkan pada hari ini. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, ini antara perkara yang akan berlaku di akhirat, dan kita tidak perlu rasa terkejut terhadap perkara-perkara semikian. Kereta yang kita miliki pun boleh bercakap hari ini, telefon pun boleh beritahu kita, apa saja anggota yang ada keliling kita, apa saja peralatan moden yang kita miliki boleh bercakap. Kalau peralatan itu boleh berkata, Allah SWT yang menjadikan manusia begitu hebat sekali, mampu untuk melakukan lebih daripada apa yang terjangkau dalam fikiran kita, tuan-tuan. Dan saya telah huraikan maksud as-sirat ini. Sebahagian daripada para ulama merujuk kepada nikmat hidup di dunia, kerana as-sirat tidak semestinya merujuk kepada akhirat. Dia juga merujuk dalam kehidupan, perjalanan ataupun segala bentuk nikmat yang Allah kurniakan itu, dengan ilham yang diberikan kepada manusia untuk dia berjaya mencapai sesuatu dalam profesionnya atau dalam pelajarannya bagi murid itu, walaupun dia tidak beriman. Maka ini adalah kuasa Allah SWT berikan kepada mereka untuk memilih. Allah ilhamkan kepada mereka untuk mengikuti jalan-jalan yang boleh memberikan keuntungan untuk mereka di dunia. Jadi perkataan tamasa, tamasna, ta, mim, sin, ini maksud menghilangkan, menghapuskan. Jadi Allah mampu untuk menghilangkan peranan mata, potensinya untuk melihat. Begitu juga Allah mampu untuk menukar rupa paras manusia yang cantik ini umpamanya menjadi binatang, ataupun menjadi rupa yang buruk seperti yang pernah berlaku kepada Bani Israel satu masa dahulu, iaitu al-khanazir, al-qirada wal-khanazir wa abadat taut. Allah Ta'ala telah jadikan rupa mereka seperti monyet, seperti khinzir umpamanya. Itu ada dinyatakan dalam ayat-ayat yang lain. Maka masakhah ini berarti mengubah bentuk kepada bentuk yang berbeza dari bentuk asli. Ini adalah peringatan
kejahatan, yang bentuk ancaman terhadap kuasa Allah SWT untuk golongan yang ingkar ini. Jadi apakah doa yang dianjurkan dalam Islam untuk kita belajar supaya Allah beri pada kita keselamatan? Ini doa ni tuan-tuan dimiliki kasihan, kita digalakkan untuk membacakannya, mengamalkannya, berdoa dengannya, mohon kepada Allah SWT. Antara doa yang diajar oleh Rasulullah SAW, dan hadis ini merupakan hadis sahih riwayat Tirmizi, bahawa Nabi SAW sentiasa berdoa dengan Allahumma mati'ni bisam'i wa basari waj'alhuma alwaritha minni wansurni ala man yadhlimuni wa khuz minhu bi thari. Allahumma mati'ni bisam'i wa basari waj'alhuma alwaritha minni wansurni ala man yadhlimuni wa khuz minhu bi thari. Ya Allah, kurniakan padaku mata, telinga aku, pendengaran aku, penglihatan aku, semuanya dapat berfungsi dengan baik. Jadikan dia membantu aku dalam kehidupan, ya Allah, dan tolonglah aku terhadap mereka yang menzalimiku. Begitu juga dalam hadis yang lain, antara doa yang kita digalakkan untuk kita membacanya setiap pagi, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyai wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma fazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-'afwa, keampunan, dan juga al-'afiyah, iaitulah kesihatan dunia dan juga akhirat. Keampunan daripadamu. Aku mohon kepadamu, ya Allah, dalam agama ini Engkau berilah kepada aku keampunan, wahai Tuhan, kesihatan dalam dunia aku, dan untuk keluarga aku, dan harta benda aku. Andai Allah nak menariknya dengan sekelip mata saja, tuan-tuan. Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutuplah auratku, tutuplah segala kelemahan aku yang banyak ini. Wa amin rawati. Hilangkanlah kegundahan, ketakutan yang ada dalam hati aku. Allahumma hfazni min baini yadai wa min khalfi wa an yamini wa an shimali. Ya Allah, jagalah aku daripada mana saja, di hadapan, di belakang, dari kanan, dari kiri, wa min fawqi, daripada atasku, wa a'udzu bi azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, selamatkan aku daripada aku dibunuh, daripada bawahku aku dianiaya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, dalam hadis ini menunjukkan kepada kita terpohon kepada Allah apa yang kita nak sebut, kekalnya nikmat itu dalam hidup. Kerana dalam hal ini merupakan satu peringatan Allah Maha berkuasa untuk mengenakan kepada manusia sesuatu yang menyebabkan matanya buta dan dia tidak dapat melihat lagi. Seorang yang kena penyakit lupa sebagai contohnya, nanti kita akan lihat bagaimana manusia yang diberikan umur panjang itu dalam setengah tafsiran para ulama, mereka ada masalah dari sudut ingatnya itu, ditimpa penyakit nyanyuk sebagai contoh. Juga ada doa yang dianjurkan oleh Islam, dianjurkan Nabi SAW untuk kita mengamalkannya. Jadi dalam ayat ini tadi menunjukkan kepada kita bahawa Allah SWT Maha berkuasa untuk mengenakan hukuman itu kepada mereka yang ingkar semasa di dunia. Tetapi itu semua tidak dilakukan kerana perkataan lau yang digunakan dalam bahasa Arab ini mengandaikan satu yang tidak mungkin terjadi. Dan perkataan yang boleh kita lihat dalam bahasa Arab, penggunaan yang terdapat dalam ayat ini, bila Allah menyatakan fastata'u mudhiya wa la yarji'un. Mudhi dari perkataan madha, datang perkataan mudhi. Yarji'un datang dari perkataan raja'a, yarji'u ruju'. Ini dalam bahasa Arab dipanggil sebagai satu tibaq. Samalah dengan ayat yang terdahulu, Allah ta'budu syaitan wa ani'buduni. Ini juga merupakan tibaq. Kemudian dalam ayat yang kita perhatikan di sini, datanglah ayat yang berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man nu'ammiruhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, nescaya kami kembalikan mereka kepada kejadiannya. Apakah mereka tidak memikirkan? Kata Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya, Allah mengkhabarkan tentang Bani Adam, anak-anak Nabi Adam ni. Setiap kali umurnya panjang, dia akan berada dalam kelemahan selepas dia kekuatan. Ini ada kaitan juga dengan ayat yang lalu menceritakan kejadian bulan sebagai contohnya pada manzilah manazil yang telah kita pelajari itu. Maka ini juga ada kaitan dengan kehidupan manusia. Dikembalikan kepada manusia supaya melihat fenomena alam itu jangan dilihat begitu saja. Buat perkaitannya dengan dirimu. Kerana daripada satu keadaan yang kuat, maka berubahlah, hilang sesuatu nikmat yang diberikan. Allah mengirimkan sebagai contohnya berkedut pada muka, bertambah uban di kepala. Kadang-kadang uban bukan di kepala saja, di dada pun, pada bulu yang ada di tangan, anggota yang lain bertukar menjadi putih. Mengapa itu? Inilah dimaksudkan dengan wa man nu'amiru nunakkishu fil khalq. At-tankis bermakna al-irja', bahawa manusia itu bila umurnya panjang, dia akan dikembalikan kepada keadaan kejadiannya yang mula-mula dahulu, dengan segala kelemahan, kekurangan. Dahulu ketika dilahirkan, bayi itu berkeadaan lemah sehingga dia boleh berjalan jatuh-jatuh, berlari sikit-sikit. Kemudian dia pun
melalui proses kematangan, meningkat menjadi remaja, kanak-kanak jadi remaja, jadi orang dewasa, menjawat jawatan-jawatan penting dalam organisasinya. Kemudian pada hari dia bersara, kemudian satu-satu nikmat itu ditarik, ingatannya makin berkurangan, tenaganya pun berkurangan juga. Jadi ini yang dimaksudkan oleh Allah SWT. Apabila siapa yang kami panjangkan umurnya, nescaya kami akan kembalikan mereka kepada kejadian yang asal dahulu. Jadi ayat ini difahami oleh kebanyakan para ulama sebagai bukti kuasa Allah melakukan apa yang telah dijelaskan oleh ayat-ayat yang lalu. Seakan-akan bahawa ayat ini menyatakan bukti kuasa kami lagi adalah melakukan pembutaan, membutakan manusia, mengubah bentuk pada kejadian manusia yang dia mengkaguminya itu. Dahulu ketika mula-mula berkahwin, pinggangnya 28, selepas berkahwin jadi 48 contohnya. Supaya manusia sedar perubahan yang berlaku pada tubuh itu. Dan kami ciptakan manusia itu beraneka bentuk rupa, ragamnya. Yang bangsa Melayu lain daripada India, daripada Cina. Kami perindahkan mereka. Dan kemudian kami juga yang menjadikan wajah itu berkedut dan menjadi tidak seperti zaman mudanya. Dan ada yang kami panjangkan umurnya. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikannya dalam penciptaan ketika dia lemah dahulu. Dahulu bayi itu merupakan satu kejadian lemah, kurang pengetahuan, sehingga dia menjadi kuat, dia menjadi kanak-kanak, jadi remaja, menjadi orang dewasa. Maka begitu juga pada hari tua nanti dia akan menjadi kurang balik semula. Maka apakah mereka tak berfikir tentang kekuasaan Allah yang mengubah keadaan itu? Daripada kekuatan kepada kelemahan ni tadi, bermula dengan kelemahan, jadi kuat, jadi lemah balik semula. Jadi perkataan nu'ammirhu diambil perkataan umur. Orang Arab kalau kita bertanya kepadanya kam umruka, itu kurang tepat. Mereka mengatakan umur ni kita tidak tahu. Yang kita kena cakap dengan seseorang sebenarnya kam amdaita min umurik. Dah berapa tahun Allah bagi kepada kamu nikmat kehidupan. Kan umur kita tidak tahu. Orang yang kita sangka panjang umurnya pendek, orang yang sepatutnya umurnya pendek panjang pula. Maka perkataan nunakis ini dibaca dengan berbagai bentuk, berbagai kaedah oleh para ulama di kalangan mereka. Seperti yang disebut dalam Ad-Durrul Masun. Ada yang baca nunakishu seperti qiraah yang masyhurah. Ada yang membaca dengan nankusuhu daripada perkataan nakasa. Kalau nunakis ini wazannya fa'al, nufa'il. Ini mengandungi maksud mubalaghah. Kalau kita sebut perkataan qata'a sebagai contohnya potong, tapi kalau qata'a dipotong-potong. Kalau sebut kasara, patah. Kalau kasara mematah-matahkannya. Ini perkataan dalam bahasa Arab, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi kalau disebut nunakis, maka banyaklah nikmat itu yang telah ditarik oleh Allah SWT. Itu sebab dalam ayat yang lain kita perhatikan surah Nahl sebagai contohnya, surah lebah yang mengisahkan haiwan yang lemah itu. Nahl ini lebah, Allah beri kepadanya petunjuk, ilham untuk dia mencari bunga-bungaan. Maka Allah menceritakan juga tentang manusia di situ. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa minkum may yuraddu ila ardhalil umuri likai la ya'lama ba'da ilmin syai'ah. Dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, umurnya anyuk, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahui olehnya sebelum itu. Jadi perkataan nu'ammirhu ni diambil perkataan umur tadi, dan bila disebut perkataan nunakishu datang perkataan nakasa, iaitu al-irja', membalikkannya, menjadikannya dahulu di keadaan atas, sekarang berada di bawah, ibarat roda yang putar. Maka kita dapat lihat bahawa perkataan nu'ammirhu ni, kata Ibn Ashur dan tafsirnya, maksud dipanjangkan umur. Dan kata Ibn Ashur seperti yang telah saya terang kepada tuan-tuan, beliau ni selalu berfikir di luar kotak dengan pandangan-pandangannya yang kreatif. Alim yang terkemuka dari utara Afrika ini, dari Tunisia ini. Beliau berkata, sebagaimana pendapat banyak ulama, nu'ammirhu merupakan lanjutan daripada ayat ke-66-67 sebelumnya. Bahawa yang sebelum ini merupakan ancaman, sekiranya Allah mengkehendaki, pasti mereka akan dibutakan mata, diubah bentuknya. Tetapi kerana kedua perkara itu adalah andaian yang tidak akan terjadi, kerana perkataan lau yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza daripada perkataan di sini yang digunakan, nanti kita akan lihat dan kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.